Assalamualaikum, nama saya Nur Farhana Belinda binti Muhaizan dari kelas DSK 2A, nombor matriks F2020. Hari ini saya bersama Puan Nora binti Ismail daripada Jabatan Kejuruteraan Awam. Hari ini kami nak interview, nak mendahului ramah Puan. Kami akan bertanya 2 soalan lah. Ya? Okey. Boleh kita mula Puan? Boleh, silakan. Alright. Pertama Puan, apakah punca pengabaian kanak-kanak? Okey, yang pertama dari segi ilmu pendidikan kanak-kanak yang ada pada ibu bapa. Mungkin setelah ibu bapa ni dia kurang info, kurang maklumat berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. Jadi secara tak sengaja kemungkinan boleh berlaku pengabaian lah. Boleh jadi dari segi faktor kewangan, di mana keadaan ibu bapa yang mengalami masalah kewangan boleh menyebabkan keperluan anak-anak tadi sukar untuk dipenuhi. Atas faktor desakan ekonomi, mereka terpaksa bagi apa yang ada, apa yang berlaku pada anak-anak. Sedangkan dalam keadaan dunia sekarang, dengan keadaan ekonomi yang begitu mencabar, kos sara hidup yang tinggi, jadi tidak mustahil boleh berlaku pengabaian kepada kanak-kanak tersebut dalam tempoh dia membesar. Soalan kedua, apakah kesan isu pengabaian kanak-kanak? Yang pertama, of course lah, dari segi emosi. Dari kedua, pengabaian pada kanak-kanak ini boleh juga menyebabkan kanak-kanak tercicir dalam pelajaran. Ketidakupayaan ibu bapa ni tadi, dari segi faktor kewangan dan sebagainya, menyebabkan anak-anak ni tadi tak dapat pendidikan yang sebaiknya sebagaimana yang perlu untuk kanak-kanak itu tadi. Contoh, mungkin ibu bapa bekerja, tak dapat nak hantar anak ke sekolah, ataupun anak akan kerap ponting sebab mungkin tak ada duit nak hantar, nak sewa bas dan sebagainya. Itu saja. Setakat ini itu sajalah pandangan saya. Terima kasih Puan kerana sudi memberi jawapan kepada soalan yang kami tujukan. Hari ini saya bersama Uncle Jaafar. Uncle, saya nak tanya 2 soalan yang berkaitan dengan isu pengabaian kanak-kanak. Yang pertama, apakah punca isu pengabaian kanak-kanak? Waalaikumsalam. Saya Jaafar, itu pemilik syarikat ni. Berkenaan dengan isu pengabaian kanak-kanak sekarang ni banyak berlaku di Malaysia ni sejak belakangan ni, dan kebanyakan isu pengabaian kanak-kanak ni bermula daripada kebanyakan keluarga-keluarga yang bermasalah lah. Masalah, dan perkara ni juga berlaku disebabkan kesempitan kewangan dan masalah ekonomi lah. Jadi kadang-kadang parent pergi bekerja dan tak mampu nak hantar anak-anak ke rumah pengasuh atau tadika atau sebagainya, dan membiarkan di rumah semua, dan itu juga adalah satu pengabaian terhadap anak-anak. Okey, yang kedua, apakah kesan isu pengabaian kanak-kanak? Kesan isu pengabaian kanak-kanak ni, pertama, trauma terhadap kanak-kanak itulah. Kanak-kanak yang kian membesar ni, dia akan merasa trauma lah, dan masalah-masalah lain yang akan timbul berkenaan dengan isu pengabaian kanak-kanak ni, masalah penyakit, masalah mental dan sebagainya. Assalamualaikum, selamat petang. Boleh tak Encik kenalkan diri Encik? Saya Ghazali, pegawai Haiwan Pelajar, pegawai pengambilan dan data Haiwan Pelajar, Politeknik Port Dickson. Okay, pada hari ini saya nak tanya beberapa soalan, iaitu apakah punca pengabaian anak-anak? Punca pengabaian anak-anak ni kita boleh katakan dia menjerumus daripada mak ayah lah. Kalau term pengabaian tu memang daripada mak ayah, ibu bapa atau penjaga lah. Mungkin ibu bapa yang terlalu sibuk, yang belum bersedia untuk jadi mak ayah, atau yang tak ambil kisah langsung tentang anak-anaknya. Ataupun mungkin mak ayah duduk berjauhan, anak duduk dengan atuk dengan neneknya, atuk dengan nenek yang membela menjaga, yang mana kasih sayang atuk nenek ni melebih daripada
Biasalah atuk dengan nenek ni, dia kalau boleh dia tak nak mendidik secara kasar macam mak ayah. Bukan kasar lah, tegas lah. Kalau mak ayah yang didik mungkin tegas, tapi hantar dekat nenek menyebabkan punca pengabaian ni berlaku lah. Itu di antara punca-punca yang boleh disebut lah. Kemudian apakah kesan kepada anak-anak? Kesan kepada anak-anak tu, pertama sekali kita boleh katakan terhadap diri dia sendiri ya. Terhadap diri dia, mungkin dia akan terjerumus ke arah perkara-perkara yang tidak elok. Dia akan melakukan jenayah ataupun terjebak ke dalam kumpulan-kumpulan yang tak berapa baik. Berlakunya ataupun bila dah sama dengan grup dia, ke arah kemaksiatan tu lebih cenderung, penggunaan dada, pengambilan dada ataupun rokok, perkara-perkara macam ni, dia akan menjadi kesan, memberikan kesan yang negatif kepada anak tu sendiri. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Boleh tak kenalkan nama Encik? Nama saya Khairul Azrin. Okey, Okey, soalan saya ada beberapa persoalan. Okay. Pertama adalah soalan, apakah punca menjadi pengabaian anak-anak? Mungkinnya salah satunya daripada sebab ibu bapa yang sibuk bekerja, mungkin kurang pada inilah pendedahan lah Kepada anak-anak. kepada anak-anak lah. Okey. Perhatian. Okey, seterusnya adalah apakah kesan kepada anak-anak tersebut? Kesan dia mungkin inilah pada anak-anak akan terbiar, mungkin dia akan kuat merontak, marah kan, untuk sebab dia kurangkan perhatian. Itu sahaja. Itu. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, boleh Puan perkenalkan diri? Okey, nama saya Puan Nur Safiza binti Puan Haji daripada Jabatan Kejuruteraan Awam. Okey, Puan, boleh saya tanya Puan beberapa soalan? Boleh, insyaAllah. Okey, pada pendapat Puan, apakah punca berlakunya pengabaian terhadap kanak-kanak? Punca pengabaian kepada kanak-kanak. Okey, sebelum tu kita kena tengok dulu, dia ada beberapa punca. Jadi sebelum tu kita kena tengok juga pengabaian daripada segi apa. Sama ada daripada segi fizikal ataupun daripada segi mental kanak-kanak tu sendiri. Dan kita kena tengok juga definisi kanak-kanak tu, maksudnya pengabaian di pihak mana. Sama ada di pihak ibu bapa ataupun pihak institusi kanak-kanak itu sendiri duduk di bawahnya ataupun insan sekeliling. Jadi kalau di pihak ibu bapa, macam saya sendiri di pihak ibu bapa, kalau kita tengok punca tu, dia ada banyak perkara. Okey, kita tengok juga kanak-kanak itu sebenarnya, kalau kita tengok definisi kanak-kanak saja ataupun anak lah, anak itu kita kata sebagai anugerah. Jadi definisi anugerah tu hasilnya daripada perkahwinan. Jadi perkahwinan itu atas tujuan apa? Jadi kita kena tengok balik daripada akar umbi dia. Jadi pengabaian itu disebabkan apa? Jadi kalau kita tengok, kalau anak itu jika memang kita menghargai kehadiran dia, insya-Allah pengabaian itu tak akan berlaku. Tapi sekiranya definisi pengabaian tu disebabkan oleh kehadiran anak itu sendiri ataupun kesediaan mental ibu bapa tu sendiri sebenarnya macam mana. Jadi kadang-kadang punca dia sama ada mental lah, mental tidak kuat, ataupun kadang-kadang kita tengok juga faktor sosial kita, ataupun daripada, kalau sebut sosial, daripada sudut cara hidup, sekeliling kita, ataupun kita punya memang kita punya kemampuan. Jadi kena tengoklah beberapa perkara. Kalau yang saya boleh cakapkan secara generalnya, daripada asasnya lah, anak itu kita dapat ataupun kita perolehi atas niat apa. Jika perkahwinan yang suci tu memang kita atas niat untuk mendapatkan zuriat, jadi kita perlu ada rasa tanggungjawab dan faham. So bila adanya tanggungjawab, kita faham daripada definisi asalnya, rasanya pengabaian itu insya-Allah tidak mungkin akan berlaku. Tapi macam saya katakan tadi, kita tengok juga faktor-faktor dia. Kalau daripada sudut fizikal, pengabaian fizikal, pengabaian kita boleh katakan sebagai pengabaian material. Kadang-kadang ada setengah parents juga, dia tidak mengabaikan benda tu, tapi pengabaian daripada sudut mental pula. Jadi kena tengoklah beberapa perkara tu. Okey. Dia pendapat Puan pula, ni soalan kedua. Apakah kesan kepada kanak-kanak tersebut terhadap pengabaian mereka tu? Okey, kesannya kita pun tengok boleh ada beberapa perkara kesan dia daripada sudut kesan mental lah. Kita boleh tengok daripada situ. Jadi kalaulah kanak-kanak
yang diabaikan daripada sudut apa? Keperluan, kasih sayang. Jadi bila pengabaian tu berlaku, jadi dia akan menghasilkan generasi yang begitulah, yang kurangnya daripada sudut beberapa perkara. Kemudian dia akan menghasilkan lagi generasi yang berwaris-warisan. Jadi daripada sudut tingkah laku pun kita boleh tengok kesan daripada sudut tingkah laku, kanak-kanak yang diabaikan bagaimana, kanak-kanak yang penuh kasih sayang macam mana. Lagi pasal saya sudut pendidikan juga. Jadi dia banyak kesannya. Kanak-kanak yang diabaikan daripada sudut pendidikan akan keciciran. Kanak-kanak yang diabaikan daripada sudut emosi akan hasilnya generasi yang panas baran. Jadi kanak-kanak yang mungkin diabaikan daripada sudut banyak perkara, penderaan ataupun keperluan, jadi kasih sayang, jadi dia akan meninggalkan beberapa kesan yang tersendiri terhadap kanak-kanak tu. Okey, terima kasih banyak tu saya dari kami. Waalaikumsalam. Okey, boleh tuan perkenalkan diri tuan? Okey, saya Muhammad Zubir bin Amir, pensyarah mengajar di automotif. Okey tuan, hari ini saya nak tanyakan beberapa soalan. Okey, yang pertama soalan saya, okey, pada pendapat tuan, apakah punca berlakunya pengabaian terhadap kanak-kanak? Okay, sebenarnya faktor banyak lah, tapi kalau kan mak ayah sayang sangat pada anaknya. Tapi kalau contoh, kalau nak katakan punca ni, mungkin disebabkan ketidaksefahaman antara pasangan lah. Mak ayah tu mungkin dia tak serasi. Jadi satu punca utama dia mungkin sebabkan dia tak serasi tu, dia tak dapat nak fokus pada diri sendiri, dia abaikan anak dia sendiri. Yang kedua, mungkin isu yang kedua sama ada dia sangat-sangat mengejar kejaya dia ataupun dia tak ada kejaya. Salah satulah antara punca dia. Okey, soalan saya seterusnya, apakah kesan itu kepada anak-anak? Kesan dia kalau kata bukan kepada keadaan sekeliling. Kalau kata tempat tu memang faktor macam dia dekat kawasan bandar. Area bandar tu macam banyak pengaruh-pengaruh yang negatif, dia akan jadi negatif lah. Kalau kata dalam kawasan tu walaupun dia kurang perhatian pada family, tapi dalam kawasan tu kawasan yang positif, ada aura yang baik, dia akan jadi baik. Bukan daripada kawasan juga sebenarnya. Okey, itu saja. Terima kasih tuan. Assalamualaikum, Encik Azhar. Saya nak tanya dua perkara tentang isu pengabaian terhadap kanak-kanak. So soalan pertama, apakah punca pengabaian ibu bapa terhadap kanak-kanak? Pertama, ekonomi kos hari itu yang menyebabkan bebanan pada suami, menyebabkan banyaklah penderaan lagi. Soalan kedua, apakah kesan pengabaian terhadap kanak-kanak? Apakah kesannya? Lah, mungkin kena penjara, yang kena hukuman kan. Berat hukumannya kalau Pengabaian terhadap kanak-kanak, maksudnya kanak-kanak kena penjara? Tak, orang-orang yang buat tu lah kan. Orang yang buat terhadap kanak-kanak lah. Penganiayaan terhadap kanak-kanak hukuman berat. Tapi yang tak ada kesan kat kanak-kanak? Kanak-kanak dia jadi macam trauma. Jadi takut kan. Pelajaran terganggu. Dah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Hannah Amni, nombor merti F2014. Saya ingin menemu ramah Norzan Muhammad. Encik Norzan Muhammad. Soalan pertama, apakah punca pengabaian terhadap kanak-kanak? Kita boleh kata terdapat beberapa faktor lah. Okay. Salah satu kemungkinan besar dari segi situasi ekonomi. Bila parent menghadapi situasi ekonomi menyebabkan tekanan pada ibu bapa, boleh menyebabkan dia memberi pengabaian kepada kanak-kanak. Dia mengabai dari segi mendera ataupun kurangnya keupayaan ekonomi untuk memberi makanan secukup pada anak pun boleh menyebabkan faktor juga lah dari segi ekonomi. Kedua, lain faktor tekanan sekarang lah. Bila dalam keadaan tak menentu sekarang, ekonomi kebanyakan orang menghadapi masalah yang sukar. Jadi itu menyebabkan tekanan yang berlebihan. Bila tekanan berlebihan itu boleh menyebabkan emosi terganggu dan menyebabkan pengabaian pada kanak-kanak juga.
Kedua mungkin sifat asas dia jugalah. Kalau dia tak mendapat bimbingan yang betul dan menjadi ibu bapa yang baik, itu akan menyebabkan dia mengabaikan anak-anak dia sendiri. Okay, itu saja. Soalan kedua, apakah kesan pengabaian terhadap kanak-kanak? Kesan dia pada ibu dan anak jugalah. Dari segi anak dia terdapat mungkin penderaan dari segi emosi kanak-kanak sendiri, akan menyebabkan dia mengalami emosi yang terganggu dalam proses pembesaran. Okay, di dewasa nanti dia mungkin perkara itu masih terbayang-bayang di kepala dia, akan menyebabkan dia menghadapi masalah itu semua hidup lah. Tekanan apa yang dia hadapi semasa kecil tu. Itu bagi pihak kanak-kanak. Juga dia akan mungkin mengalami masalah untuk bersosial lah, sebab emosi terganggu menyebabkan dia tidak dapat membesar secara dengan lebih baik lah. Okay. Kedua, dari segi ibu bapa pula, ibu bapa pun dikesan juga. Kesan dia segi apa? Dia mungkin terpaksa menghadapi tindakan jenayah lah, sebab mendera kanak-kanak, mengabaikan kanak-kanak. So situasi itu akan terjadi pada terpaksa dihadapi oleh ibu bapa yang mengabaikan kanak-kanak lah. Okay, kedua-dua pihak akan ada impact, ada kesan. Itu je. Ya. Okey, terima kasih. Boleh Puan perkenalkan diri dahulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahrah binti Abdul Aziz. Saya adalah pengusaha kantin di Poliklinik di Polisen ni. Okey. Okey, bagi pendapat Puan, apakah punca pengabaian terhadap anak-anak? Pada pendapat saya, punca pengabaian kanak-kanak yang terjadi masa ini adalah disebabkan oleh masalah kesibukan ibu bapa yang bekerja. Bila balik rumah pun ibu bapa sibuk dengan gadget, lepas tu dia serahkan semua penjagaan anak-anak tu kepada orang yang menjaga. Sehingga bila balik ke rumah, anak-anak ni terasa terabai. Itu. Okey. Bagaimana pula dengan kesan pengabaian anak-anak? Terdapat banyak kesan pengabaian kanak-kanak anak-anak yang apabila dia terabaikan, bila balik di rumah dia berasa tidak mendapat perhatian daripada mak bapak dia. Lepas tu dia rasa memberontaklah, tanpa kasih sayang daripada mak dia, tak dapat perhatian, masa yang diperuntukkan untuk bersama dengan anak-anak tu tak panjang. Bukannya selalu dapat anak ni dapat perhatian, dapat kasih sayang yang berpanjangan, anak ni pun rasa dirinya terabai. Itu aja. Itu saja. Ya. Okay, terima kasih Puan. Okey, Assalamualaikum Tuan. Boleh Tuan perkenalkan diri Tuan? Waalaikumsalam. Saya Muhammad Helmi bin Zulkifli, berasal daripada Seremban, Negeri Sembilan. Okey, pada pendapat Tuan, apakah punca daripada pengabaian anak-anak? Punca pengabaian anak-anak ni adalah kerana ada beberapa faktor. Faktor pertama disebabkan kerana ibu bapa yang sibuk mencari pendapatan keluarga dengan ekonomi pada masa kini yang agak kurang stabil. Seterusnya, faktor yang kedua adalah disebabkan keadaan sekeliling, persekitaran, yang mana faktor pendapatan tadi, ibu bapa terpaksa bekerja daripada pagi sampai ke petang, kemudian dah balik kerja penat. Itu adalah penyumbang kepada faktor pengabaian anak-anak ni lah. Itu je. Itu je. Okey, soalan kedua, apakah kesannya pula terhadap pengabaian anak-anak tu? Kesan terhadap pengabaian anak-anak ni akan mengakibatkan anak-anak kurang mendapat kasih sayang dan akan melakukan pelbagai aktiviti luar pandangan daripada luar penjagaan daripada ibu bapa lah. Anak-anak daripada akan datang mendapat kesan yang tidak berapa baik untuk masa depan mereka lah. Itu je. Itu saja. Okey, terima kasih Tuan. Sama.